Hello Ekonomi, jangan lupa M40. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata kebanyakan kesan perencanaan ekonomi akan mengambil masa yang lebih panjang sebelum hasilnya dirasai, apatah lagi dalam suasana ekonomi global yang mencabar dan kedudukan kewangan negara yang dilemahkan oleh ketimpangan tadbir urus sebelum ini. Ada perkara yang boleh diusahakan supaya hasilnya dirasai cepat. Namun, kebanyakan perencanaan ekonomi akan mengambil masa lebih setahun, sementara sebahagian besarnya memakan lebih masa. Sebab itu, masa sebulan saya habiskan berjumpa dan berbincang dengan pemegang taruh stakeholders utama ekonomi negara. Mereka termasuklah pembuat dasar, pelaksana, pihak swasta dan pemegang taruh lain. Katanya dalam satu kenyataan setelah sebulan memegang jawatan sukar yang tiada siapa iri hati kecuali para pendengki. Dalam tulisannya, Rafizi berkongsi pandangan bagaimana mengurangkan tekanan kos sara hidup yang meningkat kepada rakyat. Kerajaan perpaduan ini bertanggungjawab mengalih haluan ekonomi ke arah ekonomi bernilai tinggi supaya rakyat mendapat gaji yang boleh mengimbangi tekanan inflasi, ujarnya. Bagaimanapun, menurut beliau, usaha mengekang inflasi dilaksanakan di peringkat pembekal seperti mempercepatkan pelaburan berteknologi tinggi dalam sektor makanan dan lain-lain. Perlu juga diiringi dengan inisiatif di sebelah penawaran termasuklah kenaikan gaji yang munasabah. Dengan ini, katanya rakyat tidak merasa terlalu terbeban dengan kadar inflasi semasa dan mengalakkan tabiat pengguna consumer behaviour yang lebih sensitif kepada harga agar permintaan adalah lebih anjal. Beliau menempelak pembangkang daripada Perikatan Nasional yang terus mempertikai setiap usaha kerajaan. Ada dari kalangan mereka yang memperli, konon saya hanya nampak gas semasa pembangkang tetapi tidak berkesan sebagai kerajaan. InsyaAllah itu satu cabaran yang saya akan sahut. Cuma bila komen begitu datang dari mereka yang telah menjadi kerajaan setelah menebuk atap selama 33 bulan, bunyinya nampak seperti meludah ke langit. Menurut Rafizi, ada langkah ekonomi yang kesannya dapat dirasai segera. Ada yang hasilnya hanya dapat dituai dalam setahun, 2 tahun dan tahun-tahun yang akan datang. InsyaAllah kalau 10 kami usahakan, kalaupun tidak semua membuahkan 100% hasil seperti yang dirancang, sebahagian besarnya akan mempunyai impak jangka masa sederhana dan panjang kepada negara, tegasnya. Demikian suara pemimpin daripada atas bangunan di Putrajaya. Hakikatnya kebanyakan rakyat tak kisah dan tak faham pun jargon ekonomi. Rakyat hanya ingin jaminan sejauh mana equity ekonomi yang akan dinikmati oleh semua pihak yang terkesan dengan kenaikan kos sara hidup pasca COVID-19. Dalam hubungan ini, jom channel mengambil pandangan pemimpin di pertengahan yang merasa ada sekumpulan rakyat yang sering tersisih daripada arus equity ekonomi yang direncana oleh kerajaan sejak era Barisan Nasional lagi. Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil membangkitkan keperluan Malaysia untuk membina sistem ekonomi yang mempedulikan golongan M40. Setiap kali idea subsidi atau bantuan bersasar dibincangkan di media, golongan M40 kebiasaannya tidak diberi perhatian. Walaupun mereka turut terkesan akibat beban percukaian dan tidak menerima bantuan tunai seperti mana golongan B40, katanya dalam satu kenyataan. Beliau menegaskan bahawa M40 dikategorikan sebagai isi rumah berpendapatan RM4,850 hingga RM10,959 sebulan. Sebuah keluarga yang berpendapatan RM4,850 di Kuala Lumpur dianggap sebagai M40 sama seperti keluarga lain di Kota Baru. Tetapi hakikatnya kos sara hidup lebih menekan keluarga di kawasan bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, apatah lagi jika mempunyai tanggungan yang banyak. M40 juga menerima tekanan sistem percukaian di mana ramai pakar ekonomi telah mengatakan bahawa kadar cukai Malaysia tidak adil bagi sebilangan besar individu M40, jelasnya. Justru beliau mencadangkan agar diperkenalkan satu kategori iaitu M40 bawahan, lower M40 yang meliputi 50% isi rumah M40. Katanya golongan ini sepatutnya menerima manfaat sama seperti golongan B40. Ini termasuk subsidi minyak dan bantuan sara hidup. Bantuan kerajaan juga seharusnya berdasarkan bilangan tanggungan dan lokasi tempat tinggal sesebuah isi rumah bagi mengambil kira faktor inflasi tempatan. Justru sebuah keluarga di Kuala Lumpur sepatutnya menerima bantuan tunai yang lebih tinggi. Pada masa yang sama, sistem cukai pendapatan Malaysia harus distruktur semula supaya golongan M40 bawahan ini tidak dicukai secara berlebihan, tegas beliau. Bukan salah kumpulan M40 ini yang terpaksa berhempas pulas di tengah bandaraya yang memeras setiap tenaga dan kocek pekerja.
Mereka terpaksa berhijrah ke bandaraya kerana di sanalah terdapatnya pekerjaan untuk menyara keluarga walaupun dalam serba-serbi kekurangan. Jangan lupa, mereka jugalah yang menyokong Pakatan Harapan dalam beberapa pilihan raya umum yang lepas kerana sikap mereka yang lebih terbuka. Seperti Muhammad Faiz, jom channel turut percaya bahawa di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dasar-dasar ekonomi negara akan direform supaya menjadi lebih adil dan peduli. Namun, masih perlu juga diingatkan bahawa M40 adalah kumpulan pertengahan yang turut menyumbang kepada kemajuan negara. Justru, Menteri Ekonomi jangan lupakan M40. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.